nak jadi jurutera, dia kena ada ilmu. Kalau dia pandai bercakap pasal jurutera tapi tak ada sertifikat, tak ada ilmu, tak ada kelulusan, kita tak lantik dia jadi jurutera. Nanti buatkan rumah apa roboh, mampus semua kat dalam rumah tu. Begitulah juga kalau sekiranya seorang itu nak menjadi seorang muslim, nak menjadi seorang muslimah, nak mendekatkan diri kepada Allah, mesti ada ilmu. Kalau sekiranya dia tidak ada ilmu, nanti buatnya salah, tak betul. Dia baca zikir, mesti ada ilmu. Dia bersemayam, mesti ada ilmu. Dia bersedekah, mesti ada ilmu. Dia berpuasa, mesti ada ilmu. Dia nak mandi junub pun kena ada ilmu. Semuanya lah. Ini kata, kalau tak ada ilmu, maka di sini amalan-amalan dia pun ditolak oleh Allah. Jadi dalam perkara ini tuan-tuan, ilmu menjadi syarat dalam sekalian amalan-amalan kita. Bahkan untuk beriman kepada Allah perlu juga ada ilmu. Sebab itulah Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah kamu. Jadi ketahui fa'lam kepada ilmu. Belajar, tahu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya disembah illallah, melainkan Allah. Jadi bila kita buat sesuatu perkara, kita tahu kita buat tu betul atau salah. Jangan kita ikut-ikut saja. Seperti orang yang pergi haji, dia buat apa orang buat. Orang lambai di atas Bukit Safa Marwah, dia pun lambai. Lambai apa ke atas Bukit Safa Marwah? Tak ada, Nabi tak buat macam tu. Nabi SAW hanya menandatangan dan berdoa. Tapi kerana dia ikut-ikut orang, jadi dia buat apa orang buat. Jadi di sinilah dalam sembahyang, bila kita sembahyang, kita perlu ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita sembahyang, sembahyang kita pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kita tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang syarat, mana yang sah dan mana yang batal. Perlu ada ilmu. Dan perkara ini tidak boleh ambil ringan. Kalau sekira anak kecil-kecil, kita hantar sekolah primary 1 sampai primary 6, masuk secondary, masuk college, nak jadikan dia dapat sertifikat besar, untuk dia jadi profesor, doktor, berapa lama? Hanya untuk 20 tahun, 40 tahun kalau panjang umur. Lepas tu mati, meninggal, sertifikat pun tinggal. Sekarang kita nak jadikan anak kita seorang Muslim yang bukan hanya sekadar di dunia, bukan 60-70 tahun, tapi seterus-terusnya nak menghadap pada Allah yaumul qiyamah. Takkan cukup hanya dia tahu sembahyang saja, rokok, sujud. Ni bongkok, rokok, ni letak dahi kat lantai, sujud. Tak cukup macam tu. Perlulah kena ada ilmu yang betul. Kalau sekira kita kira-kira tersilap, kita boleh ambil ulangan peperiksaan. Tapi kalau sembahyang kita tersilap, sampai hari akhirat, dah terbongkar dah kesalahan kita. Kita kata, cop naik Tuhan, aku nak balik ke dunia. Boleh? Tak boleh dah. Habis dah. Rasulullah SAW telah menggambarkan seorang perempuan Yahudi beribadat kepada Allah selama 60 tahun. Apabila dia menghadap pada Allah yaumul qiyamah, Allah menolak semua sembahyang dia, tak diterima. Bila ditanya kenapa ya Allah, maka Allah mengatakan, kerana engkau tidak menyempurnakan rukukmu dan sujudmu. Jadi rukuk dan sujudnya tak sempurna. Bukan dia tak rukuk, bukan dia tak sujud, tapi tak sempurna. Bagaimana tak sempurna? Pernah Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri dalam sembahyang.
Sahabat-sahabat terkejut. Macam mana ya Rasulullah orang curi nak sembahyang? Nabi menjawab, alladzi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Yaitu orang yang tak sempurnakan rukuknya dan tak sempurnakan sujudnya. Kenapa tak sempurnakan rukuk dan sujud? Rukuk dan sujudnya macam ayam makan padi. Cepat, tak ada tomak nina. Bila dia rukuk saja macam spring, pam, dia tolak balik. Bila dia sujud saja macam spring, pam, dia tolak balik. Tak ada tomak nina. Tak ada berhenti sebentar. Rukuk betul-betul. Tak ada. Dia tak faham apa itu rukuk, apa itu sujud. Rasa-rasanya orang tunduk badan rukuklah. Letak kepala dahi ke atas lantai sujudlah. Itulah rasanya. Tapi rukuk dan sujud itu adalah lebih daripada itu. Ia merupakan sebagai satu pengabdian hamba kepada Allah, sebagai satu perendahan diri seorang hamba kepada Yang Maha Agung. Apabila dia rukuk, dia memuji dan memuji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Rasakan dalam hati dia, Allah yang Maha Agung, dialah yang kerdil, dialah yang hina, dialah yang paling banyak dosa. Bila begitu juga bila dia sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Rasakan Allah yang Maha tinggi, dialah yang rendah, dialah yang hina, dialah yang kotor dan hijau. Itulah perasaan yang dibawa dalam rukuk dan sujud. Kerana kita menyembah Allah, bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar bersembahyang, tapi kita menyembah Allah. Bagaimana kita sembah Allah? Kita baca subhanallah, subhanallah. Apa ni? Bila waktu kita sujud, subhanallah, apa ni subhanallah? Cuba kalau sekiranya kita datang di hadapan seorang raja, kita mengatakan, tunggu yang boleh. Apa rakyat kurang ajar, masuk penjara bagus. Cakap betul-betul lah. Tapi kalau depan raja, depan orang-orang yang tinggi, yang berbahagia, duli yang maha mulia, wah, cukup sopan dia cakap, teratur bahasanya. Tapi bila depan Allah, apa ni? Macam mana ni? Ni tuan-tuan, dia tak faham. Dia ingat dia dah sembahyang, dia rukuk, dah sujud, dah selesai. Tapi bila sampai akhirat, ditolak sembahyang-sembahyang dia kerana rukuk dan sujudnya tak sempurna. Itu satu contoh lah. Itu satu contoh daripada sekian contoh-contoh dalam sembahyang dan dalam ibadat-ibadat yang lain. Perlulah dia ada ilmu. Ilmu ini terbagi kepada dua. Ilmu syariat dan ilmu hakikat, atau ilmu syariat dan ilmu batin. Ilmu syariat yang bersangkut paut dengan yang zahir, seperti rukun, syarat, wajibnya, yang batalnya, yang makruhnya. Itulah yang dipelajari di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Tetapi ilmu batin, ilmu daripada syariat sahaja. Kita punya sembahyang dah bagus, kita punya jubah serban dah bagus, kita punya puasa bagus, semua bagus. Tapi ilmu hati ni tak ada. Apabila dia beramal, hati dia rasa dialah yang bagus. Orang lain tak macam aku lah. Orang lain semua tak ibadat macam aku. Orang ibadat pun tapi tak macam aku. Aku ibadat lagi dalam, lagi khusyuk. Ataupun dia memandang orang, alah dia ni semayang ni nak tunjuk-tunjuk aja. Ni ibadat ni nak menunjuk-nunjuk aja. Dia pula menuduh orang yang seperti